dalam keadaan safatin. Di sini kita baca dengan hukum mat lazim kalimi musaqqal. Safatin. Jadi sa tu dibaca dengan 6 harakat. Kemudian ada syiddah, ada sabdu pada fa. Dalam keadaan safat, basitat ajnihatahunna, mengembangkan sayap-sayapnya, ataupun safat juga dengan masuk berbaris-baris daripada perkataan saf. Wa yaqbidna, dan dia qabada, dia merapakkan sayapnya, dia membuka sayapnya. Ma yumsikuhunna, tidaklah yang menahannya, menahan burung itu daripada jatuh, melainkan Allah. Ar-Rahman itu merujuk kepada Allah. Dalam surah Al-Mulk, di awal surah, apabila Allah Ta'ala menyebut tentang langit, pun dia sebut ma tara fi khalqir rahman min tafawut, tidaklah kamu melihat pada ciptaan Allah itu, maksudnya langit itu adanya perbezaan. Kemudian bila Allah Ta'ala suruh kita perhatikan burung, diulang sekali lagi kalimah Ar-Rahman, tidaklah yang menahan burung itu jatuh, melainkan dia ini Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Untuk menyatakan keluasan kasih sayang Allah dalam kerajaannya. Walaupun sebelumnya diceritakan tentang balasannya yang sangat menakutkan kepada orang yang engkar dengan cara khasaf ataupun dengan cara didatangkan angin. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya dia bersifat basir, maha melihat dengan segala sesuatu. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya telah senaraikan untuk tajuk kita ini ada 8 poin yang kita cuba setakat yang sempat untuk kita ulas dan kita kupas. Iaitu pertama tentang kekuasaan Allah, tentang tanda-tanda bukti kekuasaan Allah pada makhluk yang bernama burung. Banyak tamsilan, banyak contoh, banyak perumpamaan, banyak perkara yang dikaitkan dengan persoalan burung. Sama ada untuk kehidupan kita di dunia, bahkan selepas kita ke akhirat nanti pun ada kaitan dengan cerita tentang burung ni juga. Kemudian tamsilan bahawa sifat tawakal yang sebenar sama seperti burung yang keluar waktu pagi di zaman jahiliah. Kalaulah mereka nak keluar daripada rumah untuk bermusafir, mereka akan ambil burung yang mereka pelihara dalam dia punya sangkar untuk melihat burung tu dia lebih ke sebelah kanan, sebelah kiri. Mana burung tu dijadikan satu objek untuk menentukan kesialan ataupun tidak sial. Kemudian kita melihat perbezaan antara burung dengan binatang-binatang lain. Binatang lain disebut sebagai dabah, tapi burung walaupun binatang tetapi terkeluar daripada istilah dabah kerana kebiasaannya berada di ruang udara. Kemudian dengan makhluk bernama burung inilah manusia mendapat suatu cetusan idea, buah fikiran untuk mencipta kapal terbang. Walaupun ayat ni dah lama dah turun, tetapi zaman-zaman terkemudian barulah datangnya idea untuk mencipta kapal terbang, bagaimana burung itu boleh berada di udara dan menahan tarikan graviti. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sahih, orang-orang yang masuk syurga hati mereka itu lembut mislu afidatit tair, seperti seumpama hati burung. Apa yang nak dikaitkan dengan hati burung? Apa fokus tajuknya? Kemudian ada juga disebut dalam hadis yang sahih berhubung dengan kelebihan orang-orang yang mati syahid, iaitu mereka berada fi jauf tair khudr, dalam rongga burung berwarna hijau. Ini bukan cerita burung di dunia, ini burung di syurga. Kemudian di antara nikmat makanan ahli syurga yang disebut dalam surah Al-Waqiah ialah walahmi tairin mimma yashtahun, ayat 21 surah Al-Waqiah, iaitu daging burung yang mereka inginkan. Kenapa pula disebut dengan daging burung? Ini sesuatu yang menjadi tanda tanya. Kemudian akhir sekali ialah di akhirat nanti Nabi sebut ada 2 surah yang kita, kalau kita membacanya, surah ini akan menjadi seumpama 2 naungan awan ataupun 2 kawanan burung yang akan menaungi orang tu. Awan kita fahamlah untuk berteduh, tapi kenapa pula disebut dengan burung? Ini juga menjadi suatu tanda tanya. Dan apakah surah yang Nabi maksudkan? Pastikan terus bersama saya hingga akhir siaran nanti. Baik, kita terus kepada poin yang pertama.
Cuma kita ni terus, kita tak ada break komersial, tak ada macam dalam TV dia berhenti sebentar untuk iklan. Kita terus. Baik. Yang pertama kita nak lihat tentang burung sebagai bukti kekuasaan Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, sama ada binatang yang jinak, binatang yang buas, termasuk manusia lah, dabah ni mata manusia, dan burung-burung yang terbang di udara, itu adalah di antara tanda kekuasaan Allah. Di mana Allah Ta'ala menciptakan setiap makhluk itu, dia punya apa dia, setiap spesies tu dia punya anwa', dia punya nau' tu banyak. Kita ambil contoh atas burung seekor tu macam-macam jenis burung. Ada burung helang yang besar, ada burung garuda, itu jarang kita jumpa. Ada burung ciak, burung tekuku, burung ketitir, burung merpati, burung gagak, macam-macam jenis burung. Maknanya dengan spesies yang sangat-sangat banyak. Di sini Allah Ta'ala suruh kita perhati dalam ayat yang lain ni, yang hampir sama, kemarin pun kita dah sebut ayat ni, ayat 79 surah An-Nahlu. Dalam Quran ada dua ayat yang seperti ini, dua sahaja. Pertama dalam ayat 19 surah Al-Mulk, dan satu lagi dalam surah An-Nahlu ayat 79 pada muka surat keberapa tu? Muka surat 275. Muka surat 275 ayat 79, alam yarau ila at-tayr musakhkharatin fi jawis sama'. Tidakkah mereka melihat kepada burung yang dipermudahkan, musakhkharat. Allah Ta'ala jadikan burung itu mudah untuk mereka berada di ruang udara di langit. Fi jawis sama', di ruang udara langit. Ma yumsikuhunna illallah. Tidaklah yang menahan burung itu jatuh melainkan Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh kita perhati dengan kuasanya, dengan sifat fizikal yang ada pada burung, memungkinkan ia untuk terbang dan tidak jatuh ke bumi. Walaupun kita tahu bumi ini ada tarikan graviti. Baik. Allah Ta'ala permudahkan untuk burung terbang di udara. Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir, mereka menyebut fil ayah dalilun ala anna al-af'al al-ikhtiyariyah lil 'abdi makhluqatun lillahi ta'ala. Ini menjadi dalil bahawasanya segala perbuatan ikhtiari yang manusia pilih, yang si hamba itu pilih, termasuklah binatang, adalah sesuatu yang dianggap sebagai makhluk. Di sini burung itu dia terbang dengan sayapnya, itu ikhtiar, pilihan dia. Tetapi yang menjadikan dia tidak jatuh, yang asalnya adalah Allah Ta'ala yang menjadikan dia tidak jatuh. Sebab itu bila manusia dapat idea untuk cipta kapal terbang dengan bentuk sayap kapal terbang yang aerodinamik, kalau kita belajar ilmu fizik, macam mana kedudukannya yang lebih melengkung bahagian atas, membolehkan tekanan udara yang rendah dengan kelajuan yang tinggi, akhirnya dapat diangkat objek yang kuat. Sebenarnya teori yang sama berlaku pada sayap burung yang melengkung. Itu sesiapa yang perhatilah. Kemudian apa kaitan ayat cerita tentang burung dengan ayat sebelumnya yang cerita tentang azab? Azab kepada orang yang angkuh, dibenam ke dalam tanah atau didatangkan angin yang kuat. Tiba-tiba ayat ni suruh kita perhati pada burung. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran, dia kata wala'alla mimma yastad'i al-intibah tawjih an-nazar ila at-tayr fil hawa safatin wa yaqbidna. Boleh jadi perkara yang mendorong perhatian kita untuk ditujukan kita punya pemerhatian tadi, ataupun kita punya fokus kita kepada burung yang berada di udara, ialah setelah sebelumnya takhwif, kita ditakutkan atau kita didatangkan dengan rasa gerun kepada berlakunya khasaf, itu bumi ini boleh mendap, tenggelam.
bahawasanya Allah Ta'ala yang menahan bumi, menjaga bumi supaya dianya tidak menelan kita. Kalau Allah Ta'ala kendaki, boleh berlaku kejadian itu, tetapi dengan izin Allah, dia tidak berlaku kerana dia yang menahannya daripada berlaku. Sebagaimana burung, katanya, ta'alluq at-tair al-musyahad ilaikum, ma yumsikuha illallah. Sebagaimana burung itu, ia bergantung kepada ruang udara. Dia kalau, contohnya kita lihat burung yang dikurung dalam sangkar. Mungkin bagi orang yang minat pelihara burung, sebab dia suka melihat kecantikan burung dan suara kicauan burung yang indah, maka adalah di rumah dia beberapa ekor burung. Mungkin setengah orang dia tak sampai hati, dia kata kasihan burung itu terkurung dalam sangkar, tidak bebas. Ala kulli hal, burung itu sifatnya dia bergantung kepada ruang udara. Kalau berada pada tempat yang sempit, dia tak boleh nak terbang. Dia mesti tempat yang terbuka, luas. Maka Allah Ta'ala menahan burung itu daripada jatuh kerana kewujudan udara di sekitarnya. Adanya ruang udara. Tapi ala kulli hal semuanya, sama ada tanah yang tidak mendap ataupun burung yang tidak jatuh, al-jami' semuanya ma yumsikuhu illallah. Tidaklah yang menahannya melainkan Allah. Padahal dialah al-qadir alal khasafi biha. Dia yang berkuasa untuk, kalau Allah Ta'ala nak benamkan mana-mana makhluk yang hidup di atas muka bumi, ya Allah Ta'ala berkuasa untuk membenamkannya. Ataupun untuk isqat at-tair, untuk menggugurkan burung. Ya, tiba-tiba burung itu tak berupaya untuk terbang. Sama ada kesakitan yang berlaku pada sayapnya. Ini pernah berlaku di rumah saya, ada burung-burung kecil tu, burung ciok cukup banyak. Kadang-kadang kucing kat rumah ni dia cekak. Dia bersembunyi di belakang dia, dia tekan burung tu. Bila dah sayap burung tu dah cedera, menyebabkan burung tu tak boleh terbang. Maka kita sampai hati, kita selamatkan burung tu dan sembunyikan daripada pandangan kucing tadi. Kemudian bila nampak dah okey, kita cuba lepaskan. Supaya dia boleh meneruskan kehidupan dia. Sebab burung ni bertasbih. Burung sentiasa bertasbih memuji Allah. Baik, kita lihat berikutnya. Dalam ayat 41 surah An-Nur. Surah An-Nur. Allah Ta'ala mengajak kita untuk bertasbih sebagaimana burung itu bertasbih. Subhanallah. Ayat 41 pada muka surat 355. Muka surat 355 dalam juzuk yang ke-18. Masih cerita tentang burung. Kita tak keluar tajuk. Topik kita tentang burung. Yang berbunyi, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Bawah sikit ya, Ustaz Rusdan, bawah sikit. Ya, ayat 41. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertasbih kepadanya akan segala makhluk yang di langit, yang di bumi, segala makhluk yang di langit dan bumi bertasbih memuji Allah. Wat-tair safat, dan burung-burung yang terbang berbaris di angkasa. As-safat dengan maksud berbaris atau dengan maksud mengembangkan sayapnya. Boleh dua-dua makna. Termasuklah burung yang terbang di udara juga bertasbih. Kullun, semuanya, semua makhluk itu, qad alima salatahu wa tasbihah, sudah mengetahui keadaan semula jadinya, macam mana cara mereka nak melakukan doa itu. Salat itu ibadat mereka kepada Allah. Bagaimana doa mereka dan tasbih mereka kepada Allah. Bagaimana cara mereka nak beribadat kepada Allah atau memujinya. Burung dengan cara dia. Sebab tu bila kita mendengar suara kicauan burung yang indah, sebenarnya dia bertasbih. Kita menikmati, biasa pagi-pagi, tu saya pun dengar di luar rumah saya pun bunyi burung yang berkicauan. Kita bercakap tentang burung bunyi, burung berkicauan tepi rumah. Sebab belakang rumah ni ada pokok rambutan, belakang rumah tak ada pokok-pokok sikit. Burung-burung yang kadang-kadang dia, burung yang bukan kita pelihara ni, burung yang singgah. Alhamdulillah, bila kita mendengar bunyi yang sebegini,
memberikan ketenangan kepada kita, sebab burung itu sebenarnya bertasbih. Setiap makhluk itu Allah Ta'ala pandu dia ila tariqatihi wa maslakihi fi ibadatillah. Telah diberi bimbingan untuk dia punya jalan dia, cara dia beribadat kepada Allah. Jadi burung cara dia, manusia cara dia. Yang lebih menakjubkan apabila perkara ini berlaku secara real, betul-betul, itu di zaman Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam dia punya kelebihan, dia burung bertasbih bersama dengannya. Kita lihat ayat 19 surah Sad. Masih tajuk tentang tasbih burung. Surah Sad, iaitu selepas surah As-Saffat, surah yang ke-38, muka surat 454, iaitu pada ayat 19, wat-tayra mahsyurah kullun lahu awwab. Ayat ni menceritakan tentang mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Bukit bukau bertasbih bersama dengannya, itu disebut dalam ayat sebelumnya, ayat 18. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Sesungguhnya telah kami permudahkan al-jibal, bukit bukau gunung ganang, untuk turut bertasbih memuji Allah Ta'ala bersama-sama dengan Nabi Daud. Nabi Daud bertasbih, bukit pun bertasbih, pagi dan petang, petang dan pagi. Termasuklah wat-tayr, burung. Macam mana burung bertasbih. Begitu juga dengan burung-burung, diterjemah dengan unggas. Unggas ini maknanya burung yang turut berhimpun bertasbih. Mahsyurah, perkataan mahsyurah maknanya bahbusah, ditahan di udara. Mereka itu dihimpunkan untuk ditahan, maknanya berada di ruang udara dalam keadaan bertasbih, dan semuanya taat kepada Allah dengan memujinya. Jadi sangatlah tidak patut kalau manusia tidak menyebut nama Allah, tidak bertasbih, tidak solat, tidak beribadat, sedangkan makhluk burung yang tak berakal pun melakukan perkara yang sama untuk menyatakan ubudiyah, pengabdian diri mereka kepada Allah sebagai tanda syukur, terima kasih atas nikmat kehidupan yang mereka rasai. Kemudian kita melihat dalam surah An-Naml, surah Semut. Ini cerita tentang Nabi Sulaiman pula. Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa burung. Bahasa burung. Kita pernah tengok di tempat kita burung apa ya? Burung lebar. Kelantan kata panggil burung lebar. Burung lebar ni burung apa? Istilah bahasa surat ni apa dia? Bahasa standard. Burung yang lidah dia tu boleh boleh dilatih untuk bercakap. Kan kita pernah jumpa dalam YouTube, ada burung yang bila tuan dia biasa beri salam, kalau ada orang datang, Assalamualaikum, 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 dia pun boleh beri salam juga. Kalau dia biasa dengar orang tu menyanyi, dia pun boleh menyanyi. Macam mana burung tu boleh tiru? Mungkin dia tak faham, tetapi dia boleh meniru percakapan orang lain. Baik, dalam surah An-Naml ayat yang ke-16. Kita lihat ayat yang ke-16. Wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan ayahandanya Nabi Daud. Termasuklah tugas kerasulan, kenabian, sebab dia pun Nabi juga. Dua-dua ayah dan anak ini Nabi dan Rasul, itu Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thair. Dan dia berkata, Nabi Sulaiman berkata, wahai manusia, diajar kepada kami memahami pertuturan burung. Mantiqat thair, daripada nataqa yantiqu. Jadi bahasa burung Nabi Sulaiman boleh faham. Dalam tafsir Ibn Kathir disebut wa kana ya'rifu lughatat thair wal hayawan aidan. Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa pertuturan burung, bahkan juga bahasa binatang yang lain. Bahkan bahasa yang lain juga difahami. Itu atas apa yang disebut oleh Ibn Kathir dalam tafsirannya. Jadi itu kelebihan Nabi Sulaiman, faham bahasa burung dan bahasa-bahasa binatang. Kita tak fahamlah. Kalau kita faham, rasanya kita tak bosan lah. Musim-musim PKP duduk kat rumah, kalau kita jumpa burung, panggil dia, sembang-sembang dengan dia. Kita kata,
Engkau okeylah, kau burung boleh terbang bebas. Aku ni tak boleh sebab aku manusia. Apatah lagi PKP ni aku banyak berkurang di rumah. Burung kata apalah, walaupun aku tak ada akal seperti kamu, Allah Ta'ala bagi kelebihan, aku bebas terbang ke mana sahaja aku mahu. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada yang berikutnya. Kita tak boleh, orang Kelantan kata tak boleh galik. Kita tak boleh leka dengan satu poin. Sebab kita banyak lagi poin-poin yang lain. Berhubung dengan sifat tawakal, kita nak pergi kepada yang kedua. Ini disebut dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim, ada daripada Umar Ibn Al-Khattab. Bila Nabi SAW menyatakan sifat tawakal, maka dia bersabda, Lau annakum tatawakkaluna ala Allah. Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih, dengan tawakal yang sungguh-sungguh. Haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal. Macam mana benar-benar tawakal? Kita dah berusaha, kita dah berikhtiar, kita dah mencari sebab-sebab untuk kita mencapai hajat dan keperluan kita, dan kita berserah hati kita sepenuhnya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Nabi kata, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Nescaya Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kamu sebagaimana dia rezekikan kepada burung. Kenapa pula Nabi sebut burung? Kerana burung itu taghdu khimasa wa taruhu bitana. Dia keluar waktu pagi. Taghdu daripada ghudu. Ghada yaghdu maknanya khuruj fi awalin nahar. Keluar waktu pagi. Khimasa maknanya khali al-butun. Perutnya kosong. Wa taruhu, taruh mana pulang waktu petang. Raha yaruh. Iaitu pulang balik waktu petangnya. Bitana dalam keadaan mumtali'ah al-butun. Perutnya dah penuh kenyang. Maksudnya burung itu tidaklah menunggu dalam sarangnya, tidaklah dia tunggu dalam fi aukariha, dalam sarang dia, tunggu kalau orang datang bawa makanan. Tak, dia berusaha. Walaupun dia tak ada tangan, dia hanya ada dua kaki, dia ada sayap dua, tapi dia menggunakan sayapnya dua tu untuk dia terbang. Maksudnya, burung adalah suatu makhluk yang ada kemahuan untuk berusaha. Baik. Dalam penjelasan hadis ini ada disebut, dia kata hadis ini laisa ma'nahu, bukanlah maknanya annal insan, kalau boleh ke bawah sikit ada tak dia punya syarah hadis. Hassas syar'a, atas sikit tadi ada hukum syarak menggalakkan kita untuk bertawakal kepada Allah wal akhdhi bil asbab, dan mencari sebab-sebab. Maksud sebab ialah usaha ikhtiar lah. Kita bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha berikhtiar dengan kemampuan yang daripada kita lah. Wa yakuna al-muslim musta'inan billah mu'tarifan bi anna Allah biyadihi kullu syai'. Bahawa seorang muslim perlu dalam keadaan minta pertolongan dengan Allah, mengakui bahawa Allah Ta'ala di tangannya lah segala sesuatu. Pada milik dan kekuasaannya terletaknya segala sesuatu. Allah Ta'ala berkuasa dengan segala sesuatu. Betul. Jika Allah Ta'ala nak beri rezeki kepada kita tanpa kita usaha, boleh. Boleh, Allah Ta'ala berkuasa. Tetapi di rezeki sunnatullahnya tidak begitu. Kita nak makan. Kita tak boleh tunggu tiba-tiba orang, tiba-tiba beras tu datang sendiri. Sebab tu orang kata rezeki kalau yang bulat dia tak akan datang bergolek. Yang nipis dia tak akan datang melayang. Kita yang kena keluar mencari. Maka dalam hadis ni Nabi sebut begitulah. Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, ai law haqqaqtum, jika kamu dapat mentahqiqkan, maksudnya dapat benar-benar melaksanakan, dapat benar-benar dapat mentatbikkan, dapat merealisasikan makna tawakal kepada Allah, wa atamattum alaihi bisidqin, dan kamu bergantung kepadanya dengan sebenar-sebenarnya. Mana pergantungan yang bulat. Kita dah berusaha dan hati kita bergantung kepada Allah. Meyakini kekuasaannya dalam soal memberi rezeki.
Lalu wa akhadhtum bima tayassara lakum min asbab, dan kamu mengambil apa-apa yang mudah daripada sebab-sebab. Maksud sebab ialah perkara-perkara yang memungkinkan rezeki itu sampai kepada kamu. Wa alimtum anna Allah biyadihil ata wal man'u, dan kamu tahu bahawasanya Allah Taala di tangannya lah soal pemberian dan soal tidak memberi. Kita dah usaha, Allah Ta'ala nak bagi, alhamdulillah rezeki itu sampai. Jangan pula kita putus asa, kita dah usaha tapi rezeki itu tak bertambah. Tak boleh. Kita kena usaha sebab kerja kita tu di sisi Allah Ta'ala adalah ibadat. Soal berjaya atau tidak, itu terpulang kepada kehendak Allah. Jika dia izinkan usaha kita itu berjaya, contohnya kalau kita berniaga, ada setengah orang baru je berniaga, beberapa bulan dah dapat rezeki melimpah-limpah. Ada orang yang muda lagi, umurnya baru 20-an, contohnya 30-an, dengan terlibat dalam dunia perniagaan, rezeki dah melimpah-limpah. Ada orang dia dah 10 tahun, 20 tahun dah berniaga, tapi tak kaya-kaya. Itu ketentuan Allah. Kita tak boleh nak menyalahkan Allah Ta'ala. Kita kata kita dah usaha tapi tak dapat. Dia bukan usaha itu yang menentukan kita kaya. Usaha itu hanyalah sebab. Yang menentukan adalah Allah. Tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki untuk rezeki itu dia berikan kecuali dengan kita berusaha. Kerana itulah sunnahnya ataupun kehendaknya untuk kehidupan makhluk yang hidup di alam buana ini. Baik. Manusia tidak boleh duduk daripada bekerja. Manusia tak boleh meninggalkan kerja, wattasabbub, dan meninggalkan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Kemudian dia mengambil sikap yang tazir. Yang tazir ni tunggu je rezeki itu datang kepada dia. Tak boleh begitu. Dipetik kata-kata Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi menyebut, dia kata annal insan yabzulu al-sabab. Yabzulu as-sabab. Manusia perlu usaha dengan sungguh-sungguh mencari sebab. Sebagaimana dia kata fahadhihi tuyur la tabqa fi awqariha. Burung-burung yang dah ada sarang tu dia taklah terus berada dalam sarangnya. Biasa sarang burung ni di kawasan yang tinggi lah, di atas pokok. Wa innama hiya takhruju, dia keluar waktu pagi dan dia mencari sebab-sebabnya. Satu lagi bila bercakap tentang burung ni, kalau kita yang minat tangkap burung, kalau kita lihat burung tu ada anak yang masih kecil dalam sarangnya, tolonglah jangan ambil. Sedih saya tengok ada satu gambar. Tapi rasa bukan di sini, di Indonesia. Anak-anak burung, 2-3 ekor anak burung dalam sarangnya sudah mati kerana ibunya sudah ditangkap oleh manusia untuk dimasukkan dalam sangkar. Sedih ibu burung tu. Sebab dia fikir, dia kata, wahai anak, aku tak dapat lagi pulang bawa makanan kepada kamu. Sebab ibu dia sudah ditangkap, dikurung dalam sarang, ada dalam sangkar. Padahal dalam sarang burung tu ada beberapa anak burung yang menunggu ibunya pulang bawa makanan. Ini satu visual yang sangat mengharukan kita. Kadang-kadang manusia ni dia fikir untuk kehendak dia tanpa dia memikirkan keperluan binatang itu sesama mereka. Baik. Kemudian kita lihat poin yang ketiga. Di zaman jahiliah, kenapa burung tu dijadikan penentu bagi sesuatu yang baik atau buruk? Yang disebut dengan at-tatayyur at-tasya'um. Okey, kita lihat pertama dalam surah Al-A'raf. Tajuk kita masih tentang burung. Di zaman jahiliah, burung dikaitkan dengan persoalan baik atau buruk. Surah Al-A'raf ayat 131 dalam juzuk yang ke-9, muka surat 166. Muka surat 166, ayat 131 atas sekali. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Bila datang kepada mereka apa-apa kebaikan, mereka berkata, kebaikan ini untuk kami lah. Ini merujuk kepada kisah Bani Israel zaman Nabi Musa. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu sayyi'ah, keburukan, lalu mereka menganggap tatayyur, kesialan, nahas, malang mereka itu disebabkan oleh Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, kami susah ni, kamulah puncanya. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu, punca sial. Sial. Dalam bahasa Arab disebut at-tatayyur, daripada perkataan tair, burung.
Jadi timbulnya istilah burung bagi perkara yang sial, kerana orang Arab ni biasanya bila dia nak keluar daripada rumah, itu pun saya dah sebut di awal tadi, mereka akan melihat burung yang mereka pelihara dalam sangkar. Kalau burung tu dia lebih sebelah kanan, sebelah kiri, ataupun kalaulah mereka keluar daripada rumah, mereka akan perhatikan ada burung yang terbang. Tengok burung terbang, arahnya sebelah kanan, sebelah kiri. Di situ menjadi penentu. Dia kata kalau keluar terbang tu sebelah kiri, ni tak boleh keluar. Dia kata ini petanda tak baik. Tapi kalau orang Melayu dia tak guna burung. Biasa orang Melayu dia guna binatang lain. Contohnya keluar daripada rumah, tiba-tiba depan kita ada biawak yang melintas. Dia kata ni, orang Kelantan kata kalau ada biawak melintas tu tak satu ubik lah. Tak satu ubik, tak payah keluar lah. Keluar nanti berlaku perkara yang tidak baik. Baik. Itu at-tiarah, sesuatu yang dianggap berlakunya kesialan. Maka mereka ditempelak, ala innama ta'irhum indallah. Sesungguhnya segala nasib malang mereka. Ta'ir. Ta'ir tu isim fa'il daripada tara yatiru, benda yang terbang. Tapi dalam ayat ni bukan maksud benda yang terbang. Maksudnya ialah segala nahas kesialan. Apa-apa yang tidak baik, yang negatif berlaku kepada mereka, semua itu tercatat di sisi Allah. Maksudnya tak boleh dijadikan manusia atau mana-mana makhluk punca berlakunya kesialan. Ini salah ni. Kadang-kadang kita tengok dalam kampung kita berlaku perkara yang tidak baik, ada kejadian, lalu kita menyalahkan. Dia kata, orang itulah puncanya. Dulu sebelum dia berpindah kampung ni, okey je kampung kita. Tapi bila dia datang sini, banyak perkara yang tidak baik berlaku. Itu salah tu. Kita meletakkan perkara tidak baik yang berlaku di kampung kita disebabkan puncanya sifulan-sifulan, sianu-sianu. Itu salah. Ini bercanggah dengan akidah Islam. Kerana apa-apa yang baik, yang buruk, yang negatif, yang positif berlaku dalam hidup kita, ketentuannya di sisi Allah. Baik, kita lihat ayat berikutnya dalam surah Yasin yang biasa kita baca. Dalam surah Yasin, ayat 18, ayat 19, iaitu pada muka surat 441 ya. Muka surat 441. Ceritanya berkenaan dengan penduduk Antakiyah. Antakiyah ni lokasinya tak dipastikan, tapi ada pendapat mengatakan di Turki, ada mengatakan di tempat lain. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Penduduk suatu kampung yang apabila dihantar kepada mereka dua rasul yang diutuskan oleh nabi mereka. Rasul ialah orang yang diutuskan oleh nabi, itulah wakil pendakwah. Tapi mereka menolak dakwah itu, akhirnya dihantar yang ketiga, fa'azzazna bithalis. Maka utusan itu beritahu kami adalah orang-orang yang diutuskan untuk berdakwah kepada kamu. Kemudian apa jawab kaum dia yang ingkar? Ma antum illa basyarum misluna. Kamu tak lain dan tak bukan manusia macam kami juga. Apa perlu kami mendengar dan ikut dakwah kamu? Kamu pun manusia, kami pun manusia juga. Bahkan mereka menuduh ma anzalar rahmanu min syai'. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Allah Taala yang bersifat Ar-Rahman tidak menurunkan apa-apa. Tidaklah kamu ini illa takzibun, melainkan berdusta. Akhirnya ringkas cerita, bila kaum itu tak mahu terima dakwah Rasul, di tengok ayat 18. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka berkata, ni kami mendapat tatayyur, mendapat nasib yang nahas dan malang. Nasib yang tidak baik, yang nahas, ataupun apa-apa yang tidak baik, apa-apa benda yang malang yang menimpa kami, benda yang buruk lah, puncanya bikum, kamulah. Jadi penduduk di Antakiyah, penduduk kampung itu menuduh utusan-utusan yang dihantar oleh Nabi mereka inilah punca kesialan. Apa kesialan itu tak tahulah, mungkin berlaku kemarau, mungkin hujan tak turun, mungkin tanaman tak menjadi. Tapi istilah yang digunakan dalam ayat ini, tatayyarna bikum, kami mendapat kesialan dengan sebab kamu. Asalnya tatayyur, burung. Kenapa pula burung? Itulah macam tadilah, sebab dalam dalam kerangka pemikiran orang-orang Arab, dalam kerangka pemikiran orang Arab, burung itu dijadikan objek untuk menentukan baik ataupun buruk. Bahkan utusan-utusan itu diugut, la illam tantahu, kalau kamu tak berhenti berdakwah, lanarjumannakum, kami akan rejam kamu. Maksudnya kami akan baling kamu dengan batu.
nanti kamu akan cedera atau mati. Wala yamassannakum minna azabun alim, kami akan rasakan kepada kamu dengan azab yang pedih. Jadi kita melihat di sini adanya kalimah tatayyur, iaitu menganggap sesuatu yang buruk, kesialan itu punca kerana orang tertentu. Dalam Islam tak ada sebegini. Ya. Dalam Islam tak ada tatayyur, tak ada tasya'um. Ini kita kena betulkan cara pemikiran kita. Orang Melayu, saya tak pastilah zaman sekarang. Kalau zaman dulu, masa kita kecil-kecil dulu, selalu kita dengar daripada nenek kita, orang tua kita, kalau malam Jumaat, saya tak pasti negeri lain. Kalau di Kelantan, kalau malam Jumaat bunyi, tiba-tiba bunyi, bunyi apa dia? Burung hantu. Burung hantu yang mata dia bulat besar tu. Bunyi burung hantu dia kata. Tu dia kata ada tanda orang nak mati tu dia kata. Kita punya dengar gitu kenaling tu kat berdebar kita. Takut kau aku yang mati malam ni. Sebab dia kata kalau bunyi burung hantu tu petanda ada orang nak meninggal dunia. Kita kata apa kaitan dengan suara burung hantu dengan kematian? Kematian itu ketentuan Allah. Kalaulah berlaku kematian setelah terdengar suara burung hantu, itu kebetulan. Itu hanya hukum adat. Tidak boleh dijadikan ia sebagai ukuran bagi hukum syarak. Hukum syarak dia mesti ada qala Allah, qala Rasulullah. Apa yang Allah Ta'ala beritahu, apa yang Rasul beritahu. Jadi apa yang berlaku dalam uruf kehidupan kita, adat, maka tak boleh dianggap sebagai hukum-hukum syarak. Kalau adalah dia takdirkan ada orang yang meninggal, itu secara kebetulan. Sebagai suatu ujian. Dan kita tak boleh meyakini, ni kalau burung tu dah berbunyi, ni petanda ada orang nak meninggal dunia. Kalau meninggal dunia ni kita menganggap macam benda yang tidak baiklah. Sebab manusia nak kepada hidup. Tapi di sisi Allah, dia yang lebih tahu sama ada kita hidup lama ataupun kita hidup sekejap atau dimatikan cepat. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi masyarakat Arab dia menggunakan burung sebagai ukuran sesuatu itu buruk atau baik. Maka muncullah istilah tatayyur. Baik, kita pergi pada poin berikutnya. Apa beza antara burung dengan semua binatang yang lain? Ini kita nak rujuk kepada ayat 38 surah Al-An'am dalam juzuk yang ke-7. Dalam juzuk yang ke-7 surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Muka surat 132. Muka surat 132 ya. Kita lihat ayat 38. Wa ma min dabbah. Tidak ada seekor binatang pun yang melata di atas muka bumi. Maksud melata binatang-binatang yang dia punya kaki dia, badan dia tu menyentuh bumi. Kaki atau badannya menyentuh bumi. Itu dipanggil dabbah. Daripada kalimah dabba yadubu yang hidup melata. Dan begitu juga tidak ada seekor burung pun. Allah Ta'ala beritahu seekor burung, dabbah lah. Tapi burung tak termasuk kategori dabbah. Maka disebut secara khusus ta'ir. Dan tidak juga seekor benda yang terbang. Maksudnya burung, yatiru yang terbanglah ia bijanahihi dengan kedua sayapnya. Allah Ta'ala sebut burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Pernahkah kita lihat burung yang ada lebih daripada dua sayap? Tak tahulah siapa yang pernah lihat burung yang ada lebih dua sayap. Saya tak pernah lihat, tak tahu, tak jumpa lagi spesies burung yang ada lebih dua sayap. Yang kita tahu hanya ada dua. Sebelah kanan, sebelah kiri. Cuma bezanya dari segi besar dan kecil lah. Kalau burung helang, besar lah. Tapi kalau burung-burung yang kecil, maka sayap dia juga kecil. Sayap atau kepak dia tu kecil. Tapi dua. Ini berbeza dengan malaikat. Malaikat Allah Ta'ala sebut di awal surah Fatir, uli ajnihah, mempunyai sayap-sayap. Sama ada sayap itu masna wa thulasa wa ruba', 2, 3 atau 4. Itu malaikat. Malaikat ada banyak sayap. Tetapi burung disebut bijanahihi, ada 2 sayap sahaja. Ini kalau kita nak bandingkan antara burung dengan malaikat, boleh buka dalam surah Fatir, surah yang ke-35 sebelum surah Yasin. Iaitu ia memiliki sayap yang banyaklah. Pada muka surat 434 kalau nak rujuk, muka surat 34
Ya, ayat yang pertama dalam surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah ja'ilil malaikah, menjadikan malaikat itu sebagai rusulan, utusan-utusannya yang uli ajnihah, mempunyai sayap. Malaikat ni ada sayap, tapi sayapnya tak sama dengan sayap burung. Burung Allah Ta'ala ada sebut, bijanahahi, ada 2 sayap. Tapi malaikat masna wa sulasa wa ruba', ada 2, 3, 4. Adakah paling banyak 4? Tak. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Ta'ala boleh menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya apa jua yang dia kendaki. Kalau malaikat Jibril dia ada sampai 600 sayap. 600 sayap, sangat banyak. Jadi kita lihat persamaan antara malaikat dengan burung ialah kedua-dua makhluk ini ada sayap. Cuma malaikat asalnya daripada cahaya. Burung asalnya daripada air juga. Kita kena ingat dia, segala makhluk yang hidup atas muka bumi, burung, binatang, apa sahaja yang besar, yang kecil, Allah Ta'ala ciptakan daripada air. Tapi malaikat daripada cahaya. Persamaan kedua-duanya ada sayap. Baik. Kita kembali kepada ayat 38 tadi dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am kita habiskan ayat tu. Wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Illa umamun amsalukum. Semua makhluk itu sama ada dabah, binatang yang hidup atas muka bumi, ataupun burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya, mereka adalah makhluk-makhluk yang seumpama kamu. Umamun iaitu merujuk kepada mereka adalah makhluk yang hidup seperti kita. Apa maksud seperti kita? Mereka juga bermula dengan tiada, kemudian diciptakan ada, mereka juga nak kepada makan minum, mereka juga akan sakit, bila tiba masa sakit, mereka juga akan mati. Itu maksud umamun amsalukum. Jadi sama ada yang hidup atas muka bumi, ataupun burung yang terbang di udara, mereka melalui proses kehidupan yang sama. Cuma dalam ayat ni yang kita boleh ambil suatu poin untuk kita tadabbur ialah burung lebih banyak berada di udara. Kerana dia tidak termasuk kategori dabbah. Burung termasuk makhluk yang lebih banyak berada di udara. Jadi atas ayat inilah. Itu saya melihat kalau kita punya pendapat kita, kalau tak ada sebab untuk kita pelihara burung, lebih baik kita bebaskan ialah. Bebaskan maknanya, ataupun kalau nak pelihara juga, kita sediakan suatu tempat, kita kata sangkar yang besar, yang luas sikit. Sangkar yang luas. Walaupun burung tu kecil, supaya dia punya ruang untuk dia terbang tu lebih besar. Mana seolah-olah kalau depan rumah kita tu ada ruang untuk kita bina taman burung. Taman burung. Yang ialah kadang-kadang kalau kita pergi ke taman burung, kita lihat ada tempat kurungan berjaring yang dalamnya ada beberapa spesies burung. Sekurang-kurangnya burung tu ada di zaman Nabi seorang kanak-kanak namanya digelar dengan Ibn Nughir. Bukan Ibn itu. Cuba Ustaz Rusdan type perkataan Ibn Nughir. Hadis ini disebut oleh Imam Tirmizi dalam Asy-Syama'il berhubung dengan sifat muzah, sifat Nabi ini suka bergurau. Ibn Nughir. An-Nughir. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughir. Ada jumpa dah. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughir. Nabi bergurau dengan seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ni pelihara burung. Nughir tu nama burung dia, sejenis burung. Saya tak pasti burung apa tu. Suatu hari Nabi SAW tengok bawah sikit terperenggang ketiga daripada Anas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, Nabi SAW ni ahsanun nasi khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian kata Anas, wa kana li akhi, aku ada seorang saudara aku namanya Abu Umair. Abu Umair itu dia punya kunyah dia lah, tapi bukan nama sebenarnya. Kemudian fakana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Rasulullah pergi jumpa Abu Umair,
Abu Umair ni masih kanak-kanak lagi. Nabi pun tanya, ma fa'alan Nughair. Nabi tanya Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nughair kamu? Nughair ialah ta'ir saghir kal usfur. Nughair ialah seekor burung yang kecil seperti burung usfur ni biasa macam hamamah, seperti burung merpati. Jadi perawi itu Anas kata Abu Umair ni fakana yal'abu bi, dia suka bermain dengan burung ni. Suka bermain ni, gosok-gosok, mungkin dia bercakap. Kalau kat rumah kita, kalau kita pelihara kucing, kita boleh belai kucing, boleh bercakap dengan dia. Abu Umair, nama dia Abu Umair bin Abi Talhah Al-Ansari. Nama asalnya Zaid bin Sahal. Itu nama orang Arab ni, dia banyak guna nama kunyah. Kunyah dia Abu Umair, tapi nama asalnya Zaid bin Sahal. Dan dia ni adalah adik-beradik ataupun saudara kepada Anas bin Malik sebelah ibunya. Sebelah ibu tapi ayah yang lain. Ibunya itu Ummu Sulaim. Jadi yang menariknya adalah Abu Umair ni ada pelihara burung yang dikeladi dengan nur. Nabi datang bergurau. Nabi kata, apa yang burung kamu itu buat? Padahal burung ni kalau kita bercakap ni dia boleh jawab. Ini di antara cara Nabi nak berinteraksi dengan kanak-kanak secara berhemah. Mana Nabi jumpa, Nabi tegur sesuai dengan cara berfikir kanak-kanak tu. Kalau ada kanak-kanak yang suka pelihara kambing, kita pun tanya, bukan kambing tu ada nama. Kita kata, apa kambing awak buat? Dia dah makan ke? Kambing awak dah mandi ke? Kambing kan takut air. Itu cara bergurau. Jadi Nabi pernah bergurau dengan seorang kanak-kanak, Abu Umair, berkenaan dengan burung peliharaannya yang disebut Nughair. Hadis ni ada disebut oleh Imam Tirmizi dan Syama'il berhubung dengan sifat, dipanggil sifat Nabi ni suka al-muzah, suka bergurau. Baik. Kita dah 7.20. Kita nak pergi pada tajuk yang lain. Siapa yang pertama mencipta kapal terbang? Biasa dalam sejarah bila kita baca, yang kita tahu orang yang pertama cipta kapal terbang ialah iaitu Oliver Wright. Oliver Wright dengan Wilbur Wright. Oliver Wright dengan Wilbur Wright. Kalau kita type dalam mana-mana search engine, Wilbur Wright, W-I-L-B-U-R, Wilbur Wright, W-R-I-G-H-T. Kita akan nampak inilah nama yang sentiasa ditonjolkan sebagai manusia pertama yang mereka cipta kapal terbang. Tak, sebenarnya kalau kita tidak mengkaji, kita dah terlepas pandang. Wilbur Wright, mereka kapal terbang, mereka kapal terbang Islam. Kita cari yang Islam lah. Kalau yang bersaudara tu betul lah, Wilbur Wright ataupun Oliver Wright. Tapi fakta yang lebih tepat, orang pertama dalam Islam yang mereka cipta kapal terbang namanya Abbas bin Firnas. Ilmuwan Islam yang pertama mereka cipta kapal terbang Abbas ibnu Firnas. Kalau para jemaah yang ada komputer depan tu boleh tengok dalam Wikipedia tentang siapa dia Abbas ibn Firnas. Dia asal daripada Maghribi. Itu meninggal 888, maknanya dia hidup sekitar awal kurun ke-9. Tetapi dia lebih banyak kehidupannya di Eropah, khususnya di Spanyol. Ada sejarahnya, ceritanya di sini. Dialah orang pertama yang mencetuskan idea untuk mencipta kapal terbang. Daripada mana Abbas ibn Firnas mendapat idea? Jawapannya tak lain tak bukan adalah pada ayat-ayat Quran. Contohnya adalah ayat yang kita baca hari ini, ayat surah Al-Mulk, ayat 18, termasuk ayat 79 surah surah An-Nahlu, yang menceritakan burung itu Allah Ta'ala menahannya daripada jatuh. Kita lihat sedikit ceritanya. Pada tahun 875, Ibnu Firnas mencipta pelayangnya sendiri, alat untuk dia terbang. Dia melayang turun daripada menara. Ini macam apa orang panggil, main sky apa dia tak ingat, saya tak ingat ada istilah sky apa yang dia berpaut padanya, terjun daripada bukit. Dia boleh kawal dari segi apa dia punya
nak ke kanan, nak ke kiri. Penerbangan itu berjaya, disaksikan oleh kumpulan mereka yang dijemputnya. Bagaimanapun pendaratannya cemas, cemas pula ada gagal. Masa terbang tu okey, tapi masa mendarat tu gagal. Mungkin mendarat dengan cepat. Lalu dia jatuh, belakangnya cedera. Dan para pemerhati yang mengkritik menyatakan dia tidak mengambil kira cara burung. Dia kembali kepada cerita burung. Burung mengepak sayapnya ketika terjunam dan mendarat pada ekornya. Dia tidak menyediakan ekor ataupun cara pergerakan serupa itu. Tetapi dia tidak mati. Kematiannya hanya berlaku 12 tahun selepas itu. Mungkin disebabkan sedikit sebanyak akibat oleh kecederaan. Mana dia bersusah payah. Tahun berapa tu? Tahun 875. 875. Baik, kita nak tengok satu lagi. Wilbur Wright. Tahun berapa? Kita nak bandingkan. Kalau kita belajar dalam sejarah perindustrian Eropah. Industri Eropah dia satu-satu zaman industri Eropah. Will Wright, Wright, Wikipedia Melayu, tahun berapa? Dua orang bersaudara yang berasal daripada California rasanya, tak silap. Tengok, Wright bersaudara, Will Wright dengan Wilbur Wright. Mereka ni sekitar tahun 1948, 1912. Maknanya pada awal kurun ke 20. Jauh bezanya dengan Abbas bin Firnas. Tahun 800 lebih. Mana kurun ke-9, lama lah. Kurun ke-9 ni kurun ke-20. Sebab tarikh yang dia ambil kira tadi adalah Masihi, ya, bukan Hijriah. Tak. 875 tu Hijriah, bukan. Rasanya 75. Cuba klik atas tu, ada tak dia punya tarikh lahir dia? Sikit lagi atas lagi. Adakah dia mengambil kira tahun itu tahun Masihi atau tahun Hijri? Tak ada dalam catatan. Tapi saya rasa itu Hijri, bukan Masihi. Sebab kalau Hijri itu terlalu awal, 888. Kata tahun Hijrah 8887, maknanya sekitar kurun ke-9 Hijriah. Maknanya lebih awal lagi lah berbanding dengan kurun ke-20. Pada abad ke-9. AD ni tak pasti AD dalam istilah bahasa Wikipedia. Tak boleh, tak faham. Takwim Julius and Gregory, ia digunakan dengan singkatan M. Kalau M ni biasa kita tahu Masihi lah. Tapi tak apalah, kesimpulannya Abbas bin Firnas lebih awal mendapat idea untuk mencipta kapal terbang berbanding dengan dua orang tokoh di Amerika, itu dua adik-beradik Wright tadi. Tapi yang lebih ditonjolkan dalam sejarah adalah daripada Amerika lah. Sebab tu ada satu YouTube yang saya jumpa, kalau cari dalam YouTube tentang Abbas bin Firnas. Cuba cari dalam YouTube, type Abbas bin Firnas, ada video dalam bahasa Arab lah. Abbas dengan tulisan Arabnya Ain Ba Alif. Abbas bin Firnas. Dalam satu video klip dalam YouTube yang bertajuk, dia kata Abbas bin Firnas ni zalamahul Arab wa ansafahul Gharab. Orang Arab telah menzaliminya. Mereka tak peduli idea yang dicetuskan oleh Abbas bin Firnas tentang idea terulung untuk mencipta kapal terbang. Idea tu diambil kerana pemerhatiannya terhadap burung. Tapi masalahnya ialah orang negara barat pula yang mengambilnya. Itu di antara contoh dia punya pelayang yang digunakan oleh Abbas bin Firnas dalam YouTube. Hak ni yang menyebabkan dia cedera ketika terjatuh. Maknanya kita melihat sarjana Islam lebih terkehadapan dalam membuat rekaan yang asalnya cetusan idea tu ada dalam Quran, iaitu berhubung dengan cerita burung. Baik para jemaah yang dirahmati Allah,
masa kita sangat suntuk. Kita nak pergi pada poin berikutnya berhubung dengan di akhirat nanti. Nabi ada sebut roh orang yang mati syahid, arwahuhum fi jawf tayr khadr. Kalau boleh type dalam Google, arwahuhum, roh-roh mereka, fi jawfin, jawf dalam rongga, arwahuhum, kena tukar font Arabik dulu. Roh-roh mereka, Nabi kata, berada dalam rongga burung berwarna hijau. Kenapa Allah Ta'ala pilih warna hijau tu kita tak tahulah. Tapi warna latar syurga pun warna hijau. Tapi yang menariknya bila Allah Ta'ala beritahu, bila Nabi SAW beritahu dalam hadis ni, tu dah ada. Ketika berlaku peperangan Uhud, ramailah sahabat-sahabat yang mati syahid, di antaranya bapa kepada Anas bin Malik. Bapa kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengadu, dia kata ayah dia Abdullah ni mati syahid dalam peperangan Uhud. Maka Nabi beritahu, ja'alallahu arwahahum fi jawf tayr khadr taridu anharul jannah. Roh-roh mereka berada dalam rongga burung, tayr, rongga burung. Macam mana kita nak gambarkan? Macam kita duduk dalam kapal terbang dah. Macam tu. Bukan kata mana bila duduk dalam rongga burung mereka tu lemas, gelap, tak boleh bernafas. Mereka berada dalam rongga burung seumpama kalau kita boleh bayangkan seperti kita masuk dalam sebuah pesawat kapal terbang yang besar. Yang mana burung tu berwarna hijau, maka dia dapat mengunjungi sungai-sungai dalam syurga. Subhanallah. Maknanya orang mati syahid ini di sisi Allah mereka tidak mati, mereka hidup. Dan mereka seperti bebas terbang dalam syurga, di dalam ruang yang sangat luas. Mungkin kita boleh cari dia punya matan hadis yang lebih lengkap lagi. Laha qanadil. Mungkin di sini tak dijumpai. Kalau klip di bawah kalau ada lagi. Tak ada, tak apa. Ada mata hadis yang lain sebut. Laha qanadil, mereka mempunyai sangkar-sangkar yang tergantung di arash, mu'allaqah bil arash. Roh orang mati syahid berada dalam rongga burung berwarna hijau. Burung itu memiliki qanadil. Taik perkataan qanadil, qaf nun alif, dal ya lam. Lepas dal ada ya dan lam. Qanadil, laha qanadil mu'allaqah bil arsh. Mereka burung-burung itu memiliki sangkar-sangkar yang tergantung atas kan ya, mustaqar al arwah fil barzah, tempat menetapnya roh di alam barzah. Ini untuk orang mati syahid. Orang mati syahid ini ada kaitan dengan tafsiran ayat yang berbunyi wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira orang yang terbunuh pada jalan Allah itu mati. Orang mati syahid dia tak mati. Di sisi Allah dia hidup. Kemudian di bawah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, bila ada sahabat yang lain bertanya tentang itu, maka Abdullah bin Mas'ud berjawab, arwahuhum fi ajwaf tayr khadr. Roh orang mati syahid berada dalam rongga burung berwarna hijau. Burung itu memiliki qanadil, sangkar-sangkar yang tergantung di bawah arash, di mana tasrah minal jannah, mereka bebas bergerak dalam syurga haitsu sya'at, ke mana saja dia ingin. Mana burung tu boleh terbang. Kalau kita lah di dunia, kita kata kita diberi satu pesawat, terbang sendiri, kita bebas boleh terbang ke mana saja di dunia. Subhanallah, seronoknya, sukanya. Tapi ini bukan cerita di dunia, ini cerita dalam syurga. Summa ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian burung itu kembali, akhirnya dia balik kembali kepada sangkarnya. Qanadil, sangkar. Kalau aukar, sarang. Ini qanadil, sarang. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan arwah ba'du syuhada. Ini berlaku kepada sebahagian roh orang-orang yang mati syahid. Kerana roh mereka ditahan, belum lagi masuk syurga, tetapi berada dalam rongga burung. Jadi itu yang menarik. Tapi ini cerita di akhirat nantilah.
Kemudian akhir sekali kita nak lihat tentang nikmat dalam syurga. Kita dah lebih dah 7:33 dah. Siaran kita dah lebih masa dah. Baik, akhir sekali kita nak lihat ayat 21 dalam surah Al-Waqi'ah tentang salah satu nikmat makanan dalam syurga. Muka surat ayatnya muka surat 535 ya. Muka surat 535 okey, ayat 21 surah Al-Waqi'ah. Antara nikmat dalam syurga walahmi tayrin mimma yashtahun, adanya daging-daging burung yang mereka inginkan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Betapa pemurahnya Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita di dunia, lebih-lebih lagi rezeki di akhirat. Mungkin kita di dunia kita tak berpulang nak merasai daging-daging burung yang enak. Kita setakat makan daging apa dia, kambing, lembu, boleh makan ayam. Itu pun kita rasa dah okey dah, sedap sangat dah. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala bagi yang lebih istimewa, daging burung yang mereka inginkan. Jadi tak perlu kita tanya daging burung apa, daging burung yang macam mana. Tapi yang penting daging burung yang memang enak dan sedap. Sebab kalimah yashtahun merujuk kepada apa yang diinginkan oleh nafsu makan manusia. Nak makan hak sedap, sama mana jenis apa, semua ada dalam syurga. Dalam syurga wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun. Dalam syurga terdapat segala yang diinginkan oleh manusia yang menyedapkan pandangan mata. Jadi adanya daging burung. Tapi makanan pertama yang dimakan oleh ahli syurga seawal mereka masuk ke syurga, itu disebut dalam hadis Sahih Bukhari adalah Nabi sebut ziyadah apa dia? Kabid apa dia? Hud, kabidul hud. Tapi kalau makanan pertama, kalau orang bagi soalan, apa makanan pertama yang disentuh oleh ahli syurga apabila mereka masuk ke syurga? Taib perkataan ziyadah kabidu al-hud. Itu tambahan kepada dia punya hati ikan. Kita macam mana kita kata hati ikan, bukan sedap pun, ini bukan cerita di dunia, itu cerita dalam syurga. Dalam syurga nikmatnya tak sama dengan nikmat dunia. Tapi salah satunya adalah daging burung. Dan kita kena faham nikmat makan dalam syurga, kita tak perlu nak fikir tu. Awal ada hadis tu. Awalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah. Nabi kata perkara pertama, makanan pertama yang dimakan oleh ahli syurga adalah ziyadah kabidil hud. Itu yang merupakan lebihan, tambahan kepada hati ikan. Kabid, kibdah, hati ikan. Biasa kalau yang ikan yang besar-besar dijual di pasar tu, bukan hati kita makan, dia punya telur ikan, hok panjang, jolok panjang. Ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi dalam hadis ni sebut, makanan pertama yang diberikan kepada ahli syurga adalah ziyadah kabidul hud, iaitu tambahan yang lebihan kepada hati ikan. Adapun yang selepasnya buah-buahan, makanan-makanan yang lain, hadis ni sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Adapun seperti daging burung itu dah jelas disebut dalam suratul Waqi'ah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Kita memohon kepada Allah supaya kita diberi rezeki dapat menikmati syurga yang merupakan rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita berhenti setakat tu, kita dah lebih masa 5 minit. Saya buka untuk persoalan. Apa hukum pelihara burung dalam sangkar? Hukumnya harus. Ulama mengatakan harus, cuma kita perlu menjaga hak dia lah. Maksud hak dia perlu dijaga makan minum dia. Dan sebaiknya sangkar tu janganlah terlalu kecil. Tengok kepada saiz burung tu lah. Hukumnya harus. Apa hukum spray semut hitam, pokok yang banyak dalam rumah? Kita melihat sebenarnya ada hadis melarang kita bunuh semut, tak boleh sebenarnya. An-namlu, an-nahlu, lebah, semut tak boleh bunuh. Kecuali kalau serangga tu diketahui mendatangkan mudarat dan bahaya. Kalau semut yang kategori orang Kelantan kata semut gatal. Semut gatal ni semut yang berbisa. Bila dia gigit kita rasa sakit pedih. Semut tu sebenarnya dia ada bisa dia, ada asid. Tapi kalau semut tu kita boleh gunakan cara macam kita boleh sembuh dengan air ke, jangan matikan dia, itu lebih baik. Sebab semut juga bertasbih. Semua makhluk bertasbih. Jadi kita tak dibenarkan bunuh kecuali ia mendatangkan mudarat kepada kita. Okey, 1000 tahun kemudian baru Wilbur Wright buat. Ya, mungkin itulah kalau kita ikut ukuran kasar tahun tu.
Bolehkah kita rendam buah rambutan yang terlalu banyak semut? Tengoklah, kalau tidak membawa kepada sampai semut itu mati, saya rasa lebih baik kita basuh je lah. Kalau banyak semut, biasa kalau di belakang rumah saya ada satu pohon rambutan pun baru nak masak 2-3 biji, kita tengok betul ada semut hitam. Caranya yang saya buat, biasa kita sapu-sapu begitu je lah. Biasanya bila buah rambutan tu kita sapu, kita guna sesuatu lah untuk sapu-sapu buang semut tu. Maknanya kalau kita rendam takut membawa kepada kematian dia. Sebab rasa semut tu tak berbahaya. Tak berbahaya. Cuma kalau terasa sakit, itu bahaya tu lain lah. Kita ambil satu pendekatan yang tidak membawa kepada kita bunuh dia. Sebab kita baca dalam surah An-Naml bagaimana bila Nabi Sulaiman melintasi Wadi Naml, lembah semut, tiba-tiba Nabi Sulaiman terdengar semut tu berkata, ya ayyuhan namlu, wahai semua semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang kamu, tempat kediaman kamu, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, supaya kamu tak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Walaupun semut tu kecil, tapi Nabi Sulaiman boleh mendengar suara semut tu dengan jelas, dan dia pun fatabassama dhahikan, dia pun senyum dan ketawa. Larangan juga membakar makhluk Allah seperti semut. Ya, tak boleh bakar. Tak boleh bakar. Ini salah. Adalah hadis melarang kita membakar makhluk tu dengan tu. Kecuali kalau yang biasa saya lihat, kalau nak ambil sarang lebah. Lebah ni kadang-kadang walaupun taklah bahaya sangat, tapi sakit juga. Kena gigitan lebah. Lebah tak sama dengan tebuan. Tebuan lagi bahaya. Lebah biasanya yang biasa orang kita guna, dia guna asap. Dia perasak, orang kata dia perasak. Dia tak guna api. Dia guna api yang menjejaskan bau madu lebah tu pula. Tapi kita tak boleh bakar dia. Salah kita ihraq makhluk tu binar, bakar makhluk tu dengan api. Baik, ada soalan bertulis. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Gini, kita bak burung hari ni Ustaz dah. Jadinya saya ada tengok dokumentari lah. Macam burung ni dia sebagai satu untuk guna berburu lah. Adakah Kazakhstan mana ke? Dia guna burung ni untuk berburu. Jadi seolah-olah burung ni seperti macam anjing juga Ustaz. Boleh dilatih. Boleh dilatih. Okey, yang kedua Ustaz, ada di zaman selepas Islam ni, kegemilangan Islam tu, dia jadi burung ni sebagai ejen pos. Adakah dia ikat surat di kaki burung, kemudian burung tu pergi tu siapa tempat dia nak hantar. Jadi sejauh mana keboleh percayaan kita terhadap cerita tu. Wallahu a'lam Ustaz. Ya, pertama burung sebagai haiwan yang dilatih untuk berburu, lisaidi, untuk berburu. Dalam Quran hanya sebut anjing saja. Minal jawarihi mukallibin. Itu binatang-binatang yang merupakan anjing yang dilatih untuk berburu. Tapi kalau ada manusia menggunakan burung untuk berburu, macam mana? Burung apa dia? Maksud berburu, kalau anjing. Burung helang. Burung helang. Walau Kazakhstan. Oh, gitu ya. Itu orang Islam lah buat gitu tu. Bukan orang Islam lah, bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Dia sebenarnya macam mana nak kata, burung helang ni dia antara binatang yang ada dalam hadis Nabi benarkan untuk kita bunuh. Al-hada'ah. Al-hada'ah. Antara binatang yang dibenarkan kita bunuh ialah seperti al-aqrab, kalau jengking. Al-kalbul aqur, anjing liar. Anjing liar ni anjing yang tak ada pemiliknya. Apalagi yang Nabi sebut dalam hadis tu. Ular tu ada disebut dalam hadis yang lain. Termasuk apa dia lagi? Allah Akbar. Termasuklah al-hada'ah. Ya al-ghurab, burung gagak. Al-hada'ah, burung helang. Kita pun pelik juga. Ialah kalau orang Islam yang buat burung yang memang kalau kita jumpa disuruh bunuh, sebab dia lebih memudaratkan. Burung helang ni kita tahu, dia jenis burung yang
yang menjadi pemangsa. Bahasa kita sebut pemangsa. Sebab dia besar dan dia boleh mencengkam dengan kuku dia untuk dia menangkap mangsanya. Sebab itu digunakan, mungkin ada setengah negara yang orang bukan Islam di sana menggunakan burung helang, eagle, sebagai binatang beruan. Tapi sebabnya untuk kita orang Islam, kita tawakuf supaya kita tidak terlibat dengan perkara yang syubhat, maka kita menggunakan apa yang disarankan dalam Quran, iaitu menggunakan anjing-anjing beruan. Walaupun anjing itu ada persoalan dari segi hukum kenajisan air liurnya. Kalau jumhur mengatakan memang bila terkena jilatan anjing kena basuh, kena samak dengan 7 kali, salah satunya air tanah. Tapi dalam mazhab Imam Malik, dia kata hukum itu adalah bersifat harus, dianjurkan. Tapi ala kulli hal, kesimpulannya bila kita berburu, kita boleh guna anjing ataupun guna burung helang. Secara jelas dari segi pandangan ulama itu saya pun tak tahu. Cuma kita kena tahqiq balik. Kemudian adakah burung digunakan sebagai postman? Sebagai postman ini berlaku zaman Nabi Sulaiman. Cuma kita melihat dalam kisah Nabi Sulaiman itu khusus untuk dia, sebab Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan burung. Itu burung hudhud. Bila burung hudhud balik daripada Sabak, dia beritahu dia melihat ada suatu kerajaan di sana yang dipimpin oleh imra'atun tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Seorang wanita yang mempunyai kuasa dan diberi segala kekayaan. Itu dalam surah An-Naml kisahnya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun tulis surat. Suruh burung tu hantar. Nabi Sulaiman perintahkan kepada burung tu, bila sampai ke sana, fa'alqih ilaihim, kamu campakkan surat, lepas tu kamu tengoklah apa reaksi mereka, apa tindak balas mereka. Muka surat dua muka surat lagi. 381 kot. Ya, muka surat tu betul dah. Wa inni wajadtum, katanya aku, bawah sikit. Ustaz bagi bawah sikit. Apa Nabi Sulaiman beritahu kepada burung tu? Nabi Sulaiman kata, izhab bi kitabi hadha, bawalah suratku ini ke sana, fa'alqih, campakkan surat tu. Jadi burung huk ni dijadikan postman. Summa tawalla anhum, kemudian kamu berundur, fanzur, tapi jangan pergi lagi, berundur, bersembunyi, tengok apa tindak balas mereka. Adakah mereka terima surat itu dengan baik? Jadi di sini kita lihat burung hudhud dijadikan sebagai postman oleh Nabi Sulaiman. Soalnya kalau kita nak buat perkara yang sama yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, adakah burung yang kita latih tu faham arahan kita? Maka timbul persoalan, sejauh mana keboleh percayaan kita terhadap burung? Sejauh mana kita boleh percaya pada burung? Itu jadi satu tanda tanya. Tak tahulah, saya pun tak biasa ni. Kita kena tanya orang yang mungkin biasa terlibat dengan pelihara burung. Mungkin dia ada pelihara burung yang agak besar dan burung tu dilatih. Ataupun burung-burung yang kecil yang burung tu dia latih sehingga burung tu jinak. Burung tu pergi ke mana, lepas tu dia kata nanti waktu sekian pukul 3 balik, awak kena balik. Dan tepat pukul 3 petang burung tu balik. Mana burung tu faham lah. Setakat ni kita tak jumpa lagi macam tu. Setakat ni kita tak temui lagi adanya bukti yang orang tu boleh latih burung sehingga burung tu faham arahannya. Jadi keharusan tu masih terbuka. Bergantung. Kalau anjing tu makan binatang beruan, memang kita tak boleh makan lah. Itu adalah hadis yang membicarakan tajuk itu. Ya, ada soalan lain? Assalamualaikum, Ustaz. Ya, salam. Yang jawarih mukallibin tu kan, bolehkah kalau kita terjemah jawarih itu burung helang, mukallibin itu muallimin yang diajar? Sebab saya tengok macam Arab pun dia guna juga tangkap tu. Ada guna burung helang? Jawarih tu bukan burung helang kan? Jawarih mukallibin, maksudnya burung helang yang dilatih. Burung helang? Ya, jawarih ni saya rasa saya tengok tadi macam ada juga burung helang lah, maksudnya burung helang tu nama lain dia jawarih. Dan saya tanya, bolehkah gitu? Sebab mukallibin ni boleh kita kata muallimin ke atau muallamin ke dia ajar? Tu kita kena lihat kepada tafsiran ayat tu lah. Yalah, ayat tu dalam ayat yang keempat. Sebab saya tengok dalam YouTube ada orang Arab sendiri, dia guna burung helang juga. Burung tu pandai, dia tangkap arnab tu dia tak makan, dia pegang je sehingga tuan dia sapa. Oh gitu, ya. Maknanya burung helang tu boleh dilatih untuk memburu juga.
Kadang-kadang dia tangkap, lepas tu dia tak makan. Macam Ustaz cakap tadi lah, kalau boleh dilatih kan mungkin dia boleh. Ada. Ya betul. Ada video yang Ustaz Ruslan bawa tu. Tempat orang Arab Badui berburu dengan buruh helang. Mungkin tempat kita tak biasa jumpa. Rupanya ada. Kalau ada hukumnya kembali kepada hukum asal, haruslah boleh lah. Saya tanya tadi, boleh ke jawarih itu kita terjemah dengan benda-benda yang diajar? Mukallib tu maksudnya diajar lah. Maknanya binatang-binatang yang boleh diajar untuk memburu lah. Maksudnya diharuskan lah kalau ikut ayat tu. Saya tanya je, kalau dapat jawarih itu dengan makna buruh helang, mukallib itu dengan makna atau mu'allami yang diajar. Jawarih mukallibin kul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina. Dihalalkan bagi kamu memakan yang baik-baik, yang beruang yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu. Ya, buas. Binatang pemburu yang telah kamu ajar untuk berburu. Kamu ajar untuk berburu. Ialah cuma dalam ayat tu guna mukallabin sebab biasanya menggunakan anjing. Tapi secara umumnya ialah boleh juga digunakan. Boleh juga digunakan apa tadi, buruh helang tadi. Dan satu lagi saya nak tanya, walah min tayrin mimma yashtahun kan? Ya, dalam surah Al-Waqi'ah. Ya. Waqi'ah tadi tu yang Ustaz sebut tu. Maknanya adakah dia lahmi tayrin sana daging burung ataupun daging yang terbang? Sebab kita tengok kan macam sungai pun dia tak ada tebing kan, dia di atas je lah, syurga tak ada benda terendah. Maksudnya binatang-binatang tak ada yang melata, semua terbang. Macam kambing pun terbang, mungkin lah. Boleh ke kita terjemah gitu? Kambing terbang juga, itu Allah alam, saya tak pasti. Tidaklah, maksudnya tayrin ni maksudnya bukan burung, maksudnya kambing tu berterbangan di depan. Maknanya sebab tak ada yang melata atas di syurga lah. Jadi apabila Tuhan sebut lahmun, dia pun cakap tayrin. Maknanya bersifat dia tu bukan melata, tapi dia di atas semua. Boleh bergerak di ruang udara. Kalau kita tengok air kan, cemar nak makan atas latar, jalan atas darat, lembu. Kalau benda daging-daging tu, jenis-jenis daging, semua jenis daging ni dia di atas semua, tak berpijak. Boleh ke kita terjemah gitu? Hanya saja ya. Itu kena tengok tafsiran lah. Tafsiran, tapi dalam kalau terjemahan Pimpinan Ar-Rahman oleh Syekh Abdullah Basmi, memang dia terjemah tayrin tu burung lah. Dia terjemah burung, bukannya merujuk kepada apa-apa binatang yang kakinya tidak berpijak pada tanah atau pada lantai. Memang asalnya burung lah. Cuma kalau kita nak pergi kepada tafsiran lain yang keluar daripada maksud asal tayr tu burung, kita kena lihat kepada penafsirannya di sisi ulama yang lebih memahami bahasa Arab lah. Wallahualam, saya pun tak pasti adakah boleh digunakan tayr dengan juga binatang-binatang lain yang dia punya sifat dia kakinya tidak berpijak pada lantai, pada tanah. Tak pasti tak ada huraian di sini. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Rasanya dah screenshot tu dia punya dalam tafsir Ibn Katsir dia menyebut pendapat daripada Qatadah, walahmi tayrin mimma yashtahun. Disebut kepada kami bahawasanya Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah, inni ara tayraha, aku melihat burungnya na'imatan kama ahluha na'imun. Burung tu dalam keadaan aman damai, kenikmatan hidupnya sebagaimana ahlinya. Lalu qala man ya'kuluha wallahi ya Abu Bakar an'am minha. Orang yang memakannya lebih merasa nikmat daripada burung yang nikmat hidupnya. Dan kemudian disebut burung itu la amsalul bukhti, besarnya burung itu seperti unta. Wa inni la ahtasibu 'ala Allah an ta'kula minha, dan aku mengira bahawasanya Allah Taala akan memberi rezeki kepada kamu wahai Abu Bakar untuk memakan daging burung yang burung itu sebesar al-bukhtu, unta. Jadi berdasarkan riwayat Qatadah ni memang daging burung betul lah. Jelas Ustaz, jelas. Ya tu. Memang burung lah. So lagi boleh ke so lagi? Lewat dah ni. Okey. Tak boleh so lagi. Mari nak tanyanya. Apa dia tu? Ada Ustaz baca kemarin alam yara yang api tu, api surah Waqi'ah tu, afara'aitumun nar turun
antum ansyatum syajarataha. Jadi ada ansyatum maksudnya mencipta lah kan. Syajarataha tu boleh kita terjemah pucuk api ke bunga api. Sebab macam kita nak keceh apa ni kayu dengan kayu kan, orang ni sentiasa tunggu bila mari nak api nak mari. Jadi Tuhan kata ansyatum syajarataha. Syajarah tu maksudnya pucuk api tu habui ke tidak tak mari api tu. Macam wal bahrul masjur macam tu. Boleh ke sajarah ni kita terjemah dengan tidak pokok? Memang asalnya perkataan syajar itu pokok. Cuma dalam pokok tu ada api yang tersimpan. Cuma bila api yang tersimpan sebenarnya. Api tersimpan bila kita gosokkan dan ada haba dia jadi panah, maka secara automatik dia akan mula menyala dan keluarnya macam bunga api ke asap. Sebab dalam kayu tu sendiri ada api. Jadi kalau nak terjemah dengan percikan api pun tak jauh sebenarnya. Sebabnya dia berpunca daripada bahan yang mudah menyala. Jadi kita berhenti setakat tu. Saya pun ada hal lain ni. Kita pun dah dekat pukul 8. Terima kasih kepada semua yang bersama pada hari ini. Esoklah kita sambung tentang doa pula dah. Tentang dua surah yang Nabi kata akan menangi orang tu di hari kiamat seperti dua kawanan burung tu. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.